ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita sambung kitab Isyahul Afrah, yang mana kali terakhir 1 hari bulan 8. Lama dah, sebulan lebih dah. Atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, terpaksa tangguh. Ni pun mujur ganti tak. Ni kira ganti ni bukan jadual sebenar. Bila saya baca balik, Masya Allah, jauhnya lagi kita kena cepat sikit ni. Jauh lagi, ni masih lagi mukadimah ni, tak habis-habis. Rasa dah lama dah di sini. Muka surat berapa ni? Muka surat 8 Jawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebelah daripada bawah. 8 sebelah daripada bawah. Kalau yang Rumi tu muka surat 30. Tak habis-habis, tak masuk lagi ni. Kena laju sikit lah malam ni. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan tersebut pada hadis yang lain, barang siapa mengekalkan sembahyang yang 5 waktu di dalam berjamaah, dikurniakan Allah akan dia 5 perkara. Yang mana kita masih lagi bincang tentang ancaman bagi orang yang tak semayang, dan nikmat-nikmat, fadilat-fadilat bagi orang yang sembahyang. Dua. Yang ini masuk, kita masuk dekan, kita dah bahas banyak kali dah, berkaitan dengan ancaman orang tak semayang dan ancaman orang yang, dan nikmat ataupun fadilat orang yang sembahyang. Malam ni kita masuk solat jemaah pula. Ancaman orang tak solat jemaah, ancaman ataupun kelebihan orang yang solat berjemaah. Tu lah. Surat 8 sebelah daripada bawah, Jawi, Rumi, surat 30. Qala al-mu'allif, kata pengarang, dan tersebut pada hadis yang lain, barang siapa mengekalkan sembahyang 5 waktu di dalam berjemaah, dikurniakan Allah akan dia 5 perkara. Yang pertama, orang yang mengekali solat berjemaah. Bukan solat jemaah bila ada masa terluang, bila ada free baru solat jemaah. Tak ada free tak solat. Bukan. Orang yang memang mengekali, maksudnya solat berjemaah tu penting bagi dia. Jika dia ada kerja lain sekalipun, dia akan tinggal kerja lain tu untuk solat jemaah. Kebanyakan daripada kita ni buat solat jemaah apabila ada masa free. Jadi bila kita tu kerja tu nombor 1 kita. Bisnes ke, kerja ke, itu nombor 1. Bila ada waktu free baru solat jemaah. Ini bukan. Ini
Bukan fadilat orang macam tu. Orang macam tu namanya solat jemaah juga, tapi namanya part time solat jemaah. Fadilat yang nak sebut ni bukan part time, yang full time solat jemaah. Jadi apabila dia ada sesuatu yang nak dia buat, dalam masa yang sama dia cepat kena solat jemaah ni, waktu ni dah masa waktu ni, maka dia tinggalkan yang lain tu untuk solat jemaah, lepas tu baru dia buat yang lain. Kebanyakannya bukan gitu kan. Kebanyakannya kerja, ada free solat jemaah, tak ada free tak solat jemaah, solat seorang. Orang macam ni tidak dijanjikan dengan 5 perkara ni. Tak dijanjikan dengan 5 perkara. Yang dijanjikan sebab apa ni? Allah, 5 perkara ni sangat hebat ni. Maka yang dijanjikan 5 perkara ni hanya orang yang sembahyang berjemaah dia full time, sepenuh masa. Yang pertama, dia angkatkan Allah daripadanya sempit kehidupannya. Dia tak kata kaya, tak kata dia angkatkan Allah daripadanya miskin, ataupun Allah akan murahkan rezekinya supaya jadi kaya. Tidak. Habis itu Allah angkat sempit kehidupan. Sebab kaya dan miskin dia subjektif. Kaya dan miskin ni dia bukan begini kaya, begini miskin. Tidak. Ada orang ada RM10,000 kaya, ada orang ada RM10,000 miskin. Dia tu miskin. Ada orang ada RM1 tak kaya-kaya lagi. Dia bukan tengok jumlah duit tu ataupun ada harta. Ada orang banyak harta dia, tanah dia banyak, maka dia kaya. Tak ada tanah dia miskin. Tidak. Dia tidak gitu. Kaya dan miskin bukan diukur begitu. Kerana itulah diangkat Allah daripadanya sempit kehidupannya. Maksudnya Allah tarik, Allah angkat hidup dia sempit. Allah angkat, maknanya hidup dia luas. Apa maksud hidup dia luas? Ada orang duit banyak juta-juta pun hidup dia sempit aja. Nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, nak makan pun tak boleh. Sebab apa? Nyakit. Doktor tak bagi makan itu, tak bagi makan ini, tak bagi buat itu, tak bagi buat ini. Tak boleh. Maka hidup dia sempit. Malah lebih teruk daripada tu, sempit ni Allah rasakan dia tu sempit, tak senang, asyik susah je. Dia rasa sempit, dia rasa susah. Sedangkan duit dia banyak. Walaupun duit banyak sekalipun, kalau Allah tak tarik rasa sempit, dia tetap rasa sempit. Sebab tu orang yang dah kaya banyak, ada juta dalam bank, tetap juga dia kerja siang malam pagi petang. Kenapa? Allah tarik dia. Allah tarik kaya dalam diri dia. Bukan kaya, perasaan, rasa kaya tu Allah tarik. Dia rasa miskin aja. Kita yang tak ada juta-juta ni, kita tengok kalau aku jadi dia, aku kata berhenti lah kerja ibadah. Jangan cakap gitu. Kita tak jadi dia. Jadi macam dia, sama macam dia. Sebab Nabi sebut dah, seorang ni bila dia dapat satu gunung, satu bukit emas, dia nak satu bukit yang kedua, dia nak bukit yang ketiga, nak bukit yang keempat. Dia bukan kata ada satu bukit emas, ambil tukul, ketuk sikit, ambil satu, pergi jual. Belanja habis, ketuk tu kan. Bila nak habis, mati dulu baru habis satu bukit emas. Kita fikir gitu sebab kita tak ada. Tapi bila dah ada, kita nak satu lagi, nak dua, nak tiga, nak empat, nak lima. Gitulah. Gitulah kita. Dia angkat Allah daripadanya sempit kehidupannya. Maksudnya walaupun duit dia tak ada, dia senang. Dia relax aja. Tenang, relax. Petang-petang pergi jalan kat pantai, relax, tenang je. Orang yang duit banyak ni, duduk tepi pantai pun tak boleh pergi pantai. Aku duduk sini lama, 2-3 kali je. Dah duduk 10 tahun dah. Sibuk. Sedangkan setiap hari hidup kita semakin pendek. Kan saya sebut dah sebelum ni, umur kita ni Nabi kata 60-70 aja. 60-70. Jarang lebih pada tu. Allah bagi sekali-sekala je. Tengok jalan pergi jumpa ramai orang, ada seorang. Dekat 100 dah, tak mati-mati. Gitu lah. Jalan lama jauh lagi, ada seorang. 80 lebih. Cari lagi ada. Mana ada? Semua ni geng 80-an, 90-an. Mana ada? Seorang. Kerana Nabi sendiri sebut, umat aku 60-70. Malah Nabi sendiri pun 63. Okey, kita dah tahu umur kita memang gitulah. Lagipun kalau lebih daripada itu 60-70 pun dah jadi menyusahkan orang balik pula.
Masa tu tak boleh bangun, pakai pamper, nyusah anak-anak. Kita pun Allah, nak kata ya Allah bila kau nak tarik nyawa aku, tak boleh. Dosa mana boleh kita minta mati. Tapi kita terasa nampak. Kenapalah tak mati? Tapi tak boleh rasa gitu sebenarnya. Cuma jika dipanjangkan umur lebih 70, biasanya menyusahkan orang. Biasanya. Yalah anak mestilah boleh jaga. Berapa lama boleh jaga? Setahun, 2 tahun, 10 tahun? Berapa lama boleh jaga? Boleh main dengan tai, boleh main dengan kerenah, dengan sensitif, sikit-sikit merajuk, sikit-sikit tak nak makan dan sebagainya. Masa tua, sekarang boleh cakap. Tua nanti rasalah. Jadi maka umur banyak tu aja. Jadi bila umur banyak tu, dengan harta yang dah ada, kalau kita tengok cukup dah. Tapi kenapa nak cari lebih lagi? Sebab Allah tak tarik. Allah tak letak rasa kaya dalam diri dia. Nampak ni? Dia angkat Allah daripadanya sempit kehidupannya. Bukan kaya. Allah tarik sempit kehidupan dalam hati dia, Allah tarik sempit. Dia rasa macam orang kaya. Walaupun dia tak ada duit. Orang kaya, kalau ada perasaan sempit, dia rasa macam, yalah, macam sempit hidup dia. Walaupun dia tu banyak duit. Kerana tu, yang pertama, orang yang solat berjemaah, Allah angkat rasa sempit. Sentiasa cukup je. Dapat 1,000 sebulan, cukup 2,000, cukup 3,000, cukup 10,000, cukup. Lepas tu turun balik 5,000, cukup balik. Lepas tu jadi 1,000 sebulan, cukup. Cukup aja. Cukup. Yang kita nak ni cukup. Kita bukan nak banyak. Kalau banyak tak cukup pun tak guna. Kita nak cukup. Rasa cukup. Jadi banyakkan solat jemaah, maka Allah akan tarik, angkat sempit dalam kehidupan kita. Kita akan rasa Allah. Itulah bawa nama life, hidup yang sebenarnya. Bukan macam robot hidup. Macam mana? Kerja, celak mata, fikir kerja, pergi kerja, pergi sibuk dengan kerja, lepas tu balik dah petang, kerja lah malam, penat sekejap, rehat sekejap, tidur. Esok celak mata, pergi kerja, macam robot. Sempit hidup dia, kesian dia. Yang pertama. Yang kedua, dia angkat daripadanya azab kubur. Yang ni akan datang lah. Masuk kubur nanti Allah angkat azab kubur, ataupun fitnah kubur dia panggil. Kerana azab kubur ni, dia kadang-kadang kena kat semua orang. Hanya orang yang tertentu je yang terlepas daripada azab kubur ataupun fitnah kubur. Sebab kubur-kubur ni, itulah, kalau Allah rezekikan untuk kita ni terlepas daripada azab kubur, maka kita tidur macam baby tidur. Kita jaga-jaga, dah tiupan sangkakala yang kedua dah. Dah dibangkitkan dah. Tapi kebanyakannya adalah fitnah kubur tu. Ada azab kubur tu. Diangkatkan daripadanya azab kubur. Maknanya lepas mungkar nakir soal, lepas tu kita tidur. Macam tidur. Lepas tu sedar-sedar dah bangun. Dah bangun, dah ramai-ramai, tiupan sangkakala yang kedua. Macam itulah kita nak. Kita tak nak masa dalam kubur tu tak habis-habis dengan malaikat, tak habis-habis kena himpit dengan tanah tu. Kita nak kalau boleh macam tidur. Diangkat. Orang yang solat berjemaah yang kedua, diangkat azab kubur. Dan yang ketiga, dan diberikan suratan amalnya dengan kanannya, dengan tangan kanan. Okeylah. Diberi dengan tangan kanan, maknanya ashabul yamin, kan? Surah Waqiah tu, ashabul yamin, mereka geng kanan. Dia tulis ashabul shimal, geng kiri. Tak mau tu. Geng belakang dengan geng kiri kita tak mau. Kita nak geng kanan. Iaitu masa diserah nanti tu dengan tangan kanan. Maka berbahagialah. Macam mana ayat tu? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Lupa lah. Mana? Biasa baca surah Waqiah. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Siapa ashabul yamin? Siapa golongan kanan? Ada ashabul shimal. Siapa golongan kiri? Semua dicerita dalam surah Waqiah. Yang mana dapat tangan kanan. Orang dekat kanan ni dia berbahagia. Jika dia jumpa keluarga dekat padang mahsyar nanti, boleh jumpa keluarga dia balik. Jumpa tengah jalan-jalan ramai-ramai, juta-juta, bilion-bilion orang ke. Jumpa adik-beradik, jumpa saudara. Jumpalah. Kalau yang jumpalah. Yang lagi pun ada. Yang tak bagi nafkah kat isteri dia, jumpa isteri dia lagi. Takut kena dakwa. Yang jumpa berkumpul, jumpa juga kita kat sini. Jumpa datuk, jumpa moyang, jumpa atas lagi jumpa. Tapi ada yang lari. Dia tengok, jiran aku lagi. Sebab apa?
Atas dunia banyak buat hal dengan jiran, takut kena dakwa, terlari. Kadang-kadang ayah tengok anak lari, kadang anak tengok ayah lari, isteri tengok suami, suami tengok isteri lari. Ini ada yang tak lari. Jumpa terus jumpa. Bila jumpa, kemudian dipanggil nama untuk ambil buku catatan. Masa ambil tangan kanan, terima tangan kanan, terus pergi jumpa kat ramai-ramai. Dalam Quran diceritakan ni. Dua semua bersorak, macam bersorak lah. Oh baguslah buku, macam menang anugerah kan. Pemenangnya adalah kan. Lepas dah dapat tu, kan pergi balik dekat saudara mara ke tak tahu mak ayah dia ke siapa kawan-kawan ke peminat-peminat dia kan, dia pergi, wah dapat kan. Gitu. Kita dapat tangan kanan, dapat. Kau macam mana? Kau nanti wah seronok. Golongan kanan. Nak dapat golongan macam mana ni? Solat jemaah. Jadikan dia full time, bukan part time, full time. Malah terpaksa membatalkan yang lain, membatalkan apa-apa pekerjaan lain kerana nak solat jemaah. Alah tak lama pun. Dan lalu ia atas sirat. Sirat ni titian sirat lah. Seperti kilat yang menyambar. Kan ketika melintas tu jambatan tu, bawah tu neraka. Tergelencor masuk. Dan pula tu ada pengkait lagi tu. Setan punya pengkait, iblis pengkait. Ni jalan tu dia ada kait tu. Tarik. Kita ingat jalan elok lah, ada pengait. Bukan sekadar jalan je. Jalan satu hal, pengait ada tu untuk tarik masuk dalam. Dan jalan dia tu kecil besar bergantung kepada orang. Jika orang tu banyak amalan semua, jalan macam highway. Banyak sedekah, banyak buat korban apa, naik kenderaan, jalan besar lah. Tengoklah. Kalau orang kurang-kurang sikit sedekah biasa tapi amalannya okey lah. Mungkin macam track lomba lari besar tu, sempat okey lah tu. Ada kecil, ada yang macam rambut dibelah 7. Macam halus, macam pedang. Macam nak jatuh gitu. Nak jatuh gitu. Macam-macam ada, bergantung pada orang. Ini dia kata seperti kilat. Kalau seperti kilat, tak kisah kecil ke besar lah. Kilat ni yang kita nak yang besar bila kita berjalan, berlari, merangkak, itu yang kita nak besar. Jalan tu, titian tu. Ini macam kilat. Macam kilat tak perlu titian pun, macam kilat tu pergi. Itu maksud dia. Macam mana nak dapat ni? Antaranya salat jemaah full time. Dan masuk syurga dengan tiada hisab. Yang ni paling nak sekali. Masuk syurga dengan tak ada hisab. Sebab hisab ni payah. Walaupun dah masuk syurga, walaupun dah nampak dah masuk syurga, macam mana boleh tahu masuk syurga? Boleh tahu daripada dalam kubur. Dalam kubur tu penentu. Kan kata kubur tu salah satu daripada taman-taman syurga ataupun salah satu daripada lubang-lubang neraka. Sebenarnya masuk kubur dah tahu dah tempat dekat mana. Dah tahu dah. Jadi dah tahu masuk syurga. Dalam kubur ni dah taman syurga. Dalam kubur. Maknanya dah tahu dah akan datang. Okay. Bila nak ambil buku catatan semua, tak payah kira, tak ada masuk mahkamah. Ini masa inilah kita nak guna kabel. Ini kabel paling besar mana? Atas dunia jangan guna kabel. Ke akhirat nak pakai kabel, nak pakai kabel Nabi. Orang besar VVIP tu maqam Mahmud adilladhi wa'attah. Maqam Mahmud, maqam yang tertinggi, yang satu, kabel paling besar. Tapi ni tiada hisab ni lagi besar. Kabel dengan Allah terus. Iaitu tak payah sikit, tak payah. Ni nak cek, tak payah cek. Terus dapat projek macam itulah. Terus masuk syurga. Ni tanpa hisab. Sebab kadang-kadang kalau syafaat Nabi, kabel juga. Bahasa sekarang apa kabel kan? Kabel juga orang dalam. Tapi Nabi punya kabel kadang-kadang yang dah masuk neraka dengan kabel Nabi buat keluar daripada neraka masuk syurga. Tu. Tapi masuk neraka dulu. Kadang-kadang bicara punyalah lama beribu-ribu tahun, tak tahu berapa tahun lama bicara dah selesai dah nak masuk neraka. Tengah nak heret masuk neraka tu Nabi bagi syafaat. Tapi susah dulu. Tu syafaat Nabi. Kadang-kadang timbang sama berat. Sudah. Nabi ambil serban dia letak. Ni umat aku letak jadi berat. Cuma kena lalu. Itu kabel tu pun okey juga. Ini kabel lagi besar. Iaitu tak payah hisap langsung. Masuk syurga. Tahu-tahu dah masuk syurga. Kau tak ada masuk mahkamah, tak ada bicara. Tak payah. Aku tak payah. Aku kabel. Aku kabel besar. Macam mana nak dapat ni? Solat jemaah
sepenuh masa, full time. Ini dikatakan barang siapa mengekalkan sembahyang 5 waktu fardu tu berjemaah dapat 5 perkara. Bukan senang dapat. Dan bukan senang nak mengekali itu. Kebanyakan daripada kita solat jemaah bila free. Ini 5. Dan barang siapa bermudah-mudah, sudah. Barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam berjemaah. Ni teruk kan ni. Barang siapa bermudah-mudah dengan sembahyang di dalam berjemaah, dia angkat Allah akan berkat daripada usahanya dan daripada rezekinya. Angkat berkat. Samalah lebih kurang lah. Sebab rezeki kita terima kadang-kadang dapat banyak, habis banyak. Kadang-kadang dapat sikit cukup aja. Kadang dapat banyak tak cukup-cukup. Kadang-kadang dapat banyak tapi anak sakit, isteri sakit, dia sendiri sakit, pergi hospital bayar mahal lah kali, habis itu juga. Nah, kadang-kadang rezeki tak berkat tu makan habis sekali makan 200-300. Kenyang lah. Ada orang lain makan RM10 je, kenyang sama, nikmat pun sama. Nah, tu berkat. Tu berkat. Sikit tapi cukup je. Banyak tapi tak cukup-cukup, tak ada berkat. Berkat dia lain. Berkat ni dia special sikit. Berkat ni dia bukan tengok pada sesuatu tu, tengok banyak duit berkat, tidak. Berkat tidak gitu. Dia kata dia angkat Allah akan berkat daripada usahanya. Maksud dia usaha-usaha tak ada berkat. Tapi Allah dah janji, siapa usaha Allah akan bagi. Cuma bagi tu tak ada berkat. Tak ada berkat. Kita nak berkat tu biar sikit, jangan banyak tak berkat. Dengan ada banyak menyebabkan kita bercakap pun dah macam kasar, macam belagak lah. Dia banyak. Dulu jalan macam apa? Siapa nama? Yang baru dapat duit banyak Ramli tu. Dulu jalan biasa, sekarang sudah kaya. Saya kena tukar saya punya jalan. Cerita apa tu? Yang dia curi duit mencuri tu. Memang pun dengan banyak duit, cara jalan dah lain lah. Cara jalan dah lain, cara pakai dah lain. Pakai tu okey lagi lah. Cara jalan tu tengok dah lain. Malah cara cakap pun lain. Korang ni asal ni apa? Naik kereta ni kuat ni makan minyak. Oh, carilah kereta lain. Oh, sedap dia cakap. Cari kereta lain, kereta ni kuat makan minyak ni. Cari kereta yang elok, sikit-sikit kereta nak masuk gear payah, dia kata kita gitu. Biasa orang banyak duit. Carilah kereta lain. Takkanlah tak ada bayar muka 5,000. Contoh dia kata gitu. Dia ni sedap cakap tu. Macam mana boleh sedap tu? Duit banyak. Duit banyak. Dengan sebab duit banyak, dengan sebab harta dia banyak, tengok dia cakap tu. Itu tak berkat lah. Dengan duit banyak menyebabkan dia harta yang banyak tadi tak boleh bawa ke akhirat. Sebab harta yang banyak, dia boleh jadi akhirat, dia boleh jadi dunia aja, boleh. Nak jadi akhirat, bawa lah lorong akhirat. Dengan sedekah hanya tak ada. Habis tu apa? Kerja duk makan lah. Tak berkat. Dia angkat Allah berkat daripada usahanya. Maksudnya usaha dapat tapi rezekinya tidak berkat. Yang pertama, orang yang bermudah-mudah sembahyang berjemaah dan tiada diterima segala amalnya. Allah. Tiada diterima segala amalnya. Amalan yang dia buat Allah tak terima. Ini lebih ni. Sebelum kita teruskan, saya lupa nak sebut. Ini bagi lelaki ya, bukan perempuan ya. Perempuan tak masuk dalam ini cerita. Ini lelaki. Perempuan memang sembahyang dia seorang-seorang je kat rumah ataupun jemaah tapi di rumah. Yang ini cerita sembahyang berjemaah di masjid surau ni. Dia kata orang perempuan pula. Tak. Ni orang lelaki saja. Orang lelaki je. Tiada diterimakan segala amalnya. Amalan yang dia buat macam mana tau? Apa-apa yang dia buat ketika dia meninggalkan solat jemaah tu yang tak terima. Takkanlah dia sedekah, bila dia sedekah lama dah tak terima sedekah dia. Bukan. Dia meninggalkan, dia nak buat apa? Nak buat benda-benda apa-apalah. Dia nak buat sesuatu, menyebabkan dia buat sesuatu tu dia meninggalkan solat jemaah. Itu tu. Yang je. Lepas pada tu malam-malam tu, esok tu dia sedekah, dia terima. Takkanlah tak solat jemaah semua tak terima. Dia meninggalkan solat jemaah untuk buat sesuatu tu. Yang itu yang tak terima. Dan dihilangkan tanda kebajikan daripada mukanya. Tanda kebajikan.
Macam mana? Dihilangkan tanda. Macam mana bahasa kita? Muka tu, macam mana nak cakap? Muka tu tak nampak, macam mana nak cakap? Takut salah cakap pula. Tak nampak muka baik kot. Macam tu lah kot, kasar lah sikit. Tak nampak muka tu muka orang baik. Kadang-kadang muka dia hitam legam, tapi nampak dia punya baik kan? Dia punya, nak cakap apa? Dia punya lembut-lembut tu ada. Apa? Seri tu ada. Walaupun hitam legam. Ada orang putih melepak, tapi nampak macam mana? Macam huduh lah. Huduh tu bukan huduh bentuk. Tu tanda kebajikan. Kalau orang tengok kan, sebenarnya begini tau. Bila kita tengok muka orang, kita boleh agak dah tau. 70-80% dah boleh agak orang tu macam mana. Orang tu jenis garang, jenis, kita boleh agak dah. Tapi taklah 100%. Dalam 70-80 dengan tengok muka je. Tengok muka. Muka baik ni. Tapi tengok jahat. Memang boleh jadi gitu. Tapi bila kita tengok kebajikannya, memang boleh cam lah. Saya selalu cerita sebab saya dulu duduk dekat Lembah Kelang kan ya. Lembah Kelang dengan mamak tak dapat dipisahkan. Mamak dia memang tak boleh pisah. Tak payah, tak boleh pisah. Tak suka mamak pun pergi try duduk sana tengok. Mamak juga. Dia lain macam sikit mamak ni. Dia punya aura. Saya bukan nak cerita pasal makanan mamak tu. Tapi mamak sana bersih. A+ dapat dia punya apa panggil? Dia punya kan ada markah Kementerian Kesihatan bagi markah tu kan. A kat depan lah. Kat belakang tak tahu. Kat belakang kita sekarang dah. Kita kat depan aja. Kedai besar, apa lampu banyak, pekerja ramai kan. Duduk-duduk. Ya bang? Makan apa bang? Terus. Kedai yang macam biasa macam mana? Duduk mana nak order ni? Dah 10 minit. Nak bayar 10 minit, nak bagi duit pun 10 minit. Nak cari tak panggil. Nak bayar ni, nak bayar. Nanti. Tapi diorang tak bayar lagi. Baru nak pegang macam ni tangan diorang. Duduk. Mau makan apa? Minum apa? Minum air teh tarik saja. Teh tarik dia tunggu kat situ. Kau tengok dia bagi kita jadi tak selesa duduk. Saja dia tunggu je duduk kolu hilir. Tak suruh kita belah cepat. Minum teh tarik duduk sejam. Kalau makan banyak-banyak baru dia tinggal. Dia nak cerita apa? Bila kita masuk, kita boleh nampak. Keluar balik Ini bukan mamak ni. Macam mana tu? Tu yang nak cerita pasal tu ni. Padahal kalau nak ke India, semua muka India. Semua hidung terpacak macam India tu, kulit macam India, cakap sama-sama. Tapi bila masuk je, selain macam keluar balik. Sebab bila tengok orang, rupanya bukan India juga, tapi India mari betulnya. Bukan India sini. Saya nak cerita, tak ada nak kata jahat, bukan muka jahat. Muka dia tak ada kebajikan. Muka dia kebajikan ni banyaklah. Muka baik. Tapi dengan adanya muka baik, tak semesti dia baik. Kadang-kadang muka baik tu yang curi juta-juta, bilion-bilion tu muka baik. Tak semestinya muka baik dia tu baik. Tapi sekurang-kurangnya muka dia baik. Tu je. Ini dah lah muka jahat. Uduh pula tu. Rasuah pula tu. Tegur. Ni muka baik. Tapi belakang mungkin jahat. Kita cerita tentang bila kita tengok kat depan ni. Kita baik. Boleh nampak orang tu orang baik. Kalau dalam hati dia baik, cantik. Boleh nampak di situ. Jadi Allah hilangkan tanda kebajikan. Nampak muka dia muka. Itulah. Tak ada seri, tak ada. Tahu nak cakap macam mana? Nak cakap payah cakap benda ni. Sebab kalau takat gambar tunjuk, dia tak boleh. Kau nampak tak? Lain macam muka dia. Macam muka perompak, macam muka. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tak boleh. Tapi kita tengok kita boleh. Kita boleh dapat. Itu maksud tanda kebajikan. Tanda kebajikan daripada muka ni. Dihilangkan tanda kebajikan dekat muka. Tengok muka. Boleh. Lah senang macam ni lah. Ada orang datang, kita ada anak dara. Nak anak dara kita. First tengok muka dulu. Tapi kalau orang perempuan tengok apa? Rasa dia intai dekat intai dekat tingkap. Tengok kereta apa datang, BMW cantik, kira jadi. Orang lelaki tak. Ini bukan muka surau masjid. Mana boleh main tuduh-tuduh gitu? Tak tuduh tapi tu. Nak cakap tak boleh.
Bukan tuduh, tapi ni muka kebajikan. Ataupun boleh kita kata muka rezeki. Ada juga. Aku tengok muka kau rasa nak bagi duit aja kat kau. Tak tahulah kenapa. Ada panggil muka rezeki ada. Nak cakap tak boleh muka rezeki macam mana? Tapi bila tengok muka dia rasa nak belanja, dia rasa tu tak suka nak buat baik. Nak cakap apa ya? Tengok muka taklah handsome. Biasa aja tapi nampak. Itu dah dia. Muka kebajikan. Muka kebajikan. Allah hilangkan muka kebajikan bagi orang yang buat lebih kurang dengan solat jemaah. Dan adalah ia kebencian pada hati manusia. Bila tarik kebajikan, yang tinggal buruk lah. Buruk. Yang tinggal buruk lah. Bila tinggal buruk, orang pun tengok. Orang kata muka, bukan muka rezeki. Muka orang tak nak berkawan. Orang lain tengok, hati tu tak terasa nak dekat. Tu. Hati tu Allah yang kontrol. Allah yang membalik-balikkan hati manusia. Yang kita baca doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, kan? Ya muqallibal qulub, wahailah Tuhan yang membalik-balikkan hati. Macam tu hati dia balik. Kejap suka, kejap tak suka. Kejap suka, kejap tak suka. Dia tu balik. Sabbit qalbi ala dinik. Kau tetap hati kau dekat agama. Jangan nantikan nak kat agama, ujung-ujung hayat tak jadi, tak suka agama ke macam mana ke? Tak nak. Tetapkan. Ada tambah lagi, sabiq qalbi ala dinika wa ala ta'atik, dan taat tetapkan kat situ. Jadi Allah yang kontrol hati manusia. Kalau dia tu apa dia panggil? Dia tu bisnes. Kan? Bila kita nak buat apa, kita tengok, saya nak buat ni lah, kan? Dia alang-alang buat ni terus lah. Alang-alang buat ni. Asal nak buat ni projek ni, dia buka kedai ke apa, ke kontraktor kan, nak buat 10,000 aja jadi 30,000. Dia panggil muka rezeki. Hati orang tu dekat. Tapi ada yang baru nak buat, nanti saya kuat balik berapa harga, nanti saya kuat balik. Jadi tak teringin nak buat. Sebab ada lah sebab yang itu. Jadi macam mana boleh seseorang itu melihat muka orang, kemudian hati dia akan cenderung ke mana-mana? Allah yang pandu. Sebab tu dia kata kat sini, dan adalah ia kebencian pada hati manusia. Orang yang buat lebih kurang solat jemaah, dia tak rasa lebih pun solat jemaah, buat lebih kurang je, maka hati-hati orang lain tu bila tengok, dia kata kat sini benci. Benci tu bukan benci marah lah, maksud tak suka tengok. Ini tidak, kita duduk kat kedai je, pakak-pakak duduk, pakak bercakap dengan kita. Itu tanda hati dia dekat. Macam mana boleh? Ada orang duduk seorang tu sampai balik, makan sejam-sejam seorang-seorang. Padahal jumpa berapa kali dah angkat tangan, tak duduk pun sekali. Tak teringin orang tu nak duduk sekali. Orang yang datang yang kenal. Tapi ada orang duduk, dia duduk sekali. Lama tak jumpa. Duduk borak dan sebagainya. Hati dia tu. Ni kebencian ni, kebencian pada hati manusia. Tak sukalah tengok tu. Bila dia meremehkan sembahyang berjemaah. Dan yang seterusnya, 1, 2, 3, 4, yang keempat, dia ambilkan rohnya padahal ia lapar lagi dahaga. Saya direzekikan untuk melihat banyak kematian. Meremang belum lama bila cerita. Cering tak? Bukan, cering belum lama, cering, bukan cering. Cering belum lama. Buku kamu tu naik bila teringat. Tu bahasa mana tu? Masa tu memang kadang-kadang kita boleh tahu sakit, kita boleh tahu orang tu masa kita duduk kat situ. Sakit dia, kadang-kadang haus. Lapar saya tak pernah jumpa lagi, tapi haus sumpah sangat-sangat dah. Dan kita nak bagi minum kat dia bila dia dahaga ni tak boleh, sebab dalam hadis sebut banyak mana bagi minum satu lautan pun tak hilang haus tu. Jadi sekadar nak memenuhi, dia minta air-air tu, maka letak je lah. Memang ulama' dah dia bahagikan dah cara nak letak tu. Jangan bagi straw, lekat air dia nanti. Lekat air, siapa pernah lekat air? Biasa lekat tulang, lekat air. Air pun boleh lekat tau, kalau terlalu haus. Minum kop Allah, lekat. Macam nak cakap tak kerti, lekat air dia bagi. Jadi macam nak ambil, tak sikit basah kan, letak kat bibir dia, masuk 2-3 titik, kering je, nak air. Dahaga sangat.
Lapar lagi dahaga. Lapar saya tak nak jumpa lagi dah. Lapar kan, tak nak jumpa lagi. Cuma mungkin dia je rasa lapar, dia nak cakap tak boleh lah. Tapi dahaga tu saya pernah dengar telinga sendiri. Dia kata dahaga. Haus. Dia kata haus. Nak air. Kita bagi air dia sikit. Orang bagi air dia, nak air tu bagi. Bagi air sirap ke, air teh tarik, tak ada. Air kosong aja. Bagi air lain tak boleh dah masa tu. Itu pun letak dekat bibir dia, biar masuk dalam mulut dia, gitu aja. Dia telan pun tak boleh masuk pun. Sampai ke sini je air tu jadi menyerap. Dahaga sangat. Nah, ini kalau dia akan dia ambil roh, dicabut roh, lapar dan dahaga. Bila lapar dan dahaga, datang pula setan. Setan yang datang waktu tu lah. Setan datang waktu tu. Waktu dia panggil sakarat, mabuk. Sakarat ni mabuk. Sakaratul maut, mabuk nak mati. Dia ada mabuk minum toddy, mabuk minum arak. Yang ni bukan mabuk nak mati. Mabuk nak mati pun dia ada mabuk. Jadi orang yang nak mati, bila dia cakap bukan-bukan, kita tak boleh kata itu tanda buruk ataupun baik. Tak boleh. Kalau baik boleh tak cakap, oh aku nampak Allah indahnya, ya Allah, taman apa ni, kita kata oh syurga. Kita boleh cakap. Tapi kalau dia nampak anjing, tolong kan, tak boleh kata oh dia ni habis neraka. Tak boleh. Sebab dia mabuk ni orang cakap aja. Cakap mabuk kan. Kemudian tengah-tengah mabuk tu datang setan. Dia tanya qarin kita. Kita ada qarin. Setiap lahir manusia terus ada setan, jin lah yang ditugaskan untuk engkau dengan dia kembar. Macam tu. Ke mana dia pergi kau pergi. Tu memang tugas dia. Qarin kita. Duduk kat sebelah. Ada daripada kecil. Maka dia sangat kenal lah kita qarin ni. Dia tahu kita kecil macam mana, besar, apa rahsia-rahsia semua dia tahu. Yang dia tak tahu dalam hati je. Tu je dia tak tahu. Yang luar semua dia perhati. Oh gini. Semua dia tahu perangai kita, penyakit kita semua dia tahu. Dia dah cerita kat iblis tu, kat setan tu. Dia cakap, apa cerita dia ni? Oh dia ni gini. Siapa yang paling dia sayang? Dia paling sayang mak dia, tapi sebenarnya bukan. Dia paling sayang orang ni. Aku tahulah, aku dengan dia. Dekat depan dia cakap sayang mak, dekat lain dia bukan sayang mak. Dia cerita okey. Dia dapat maklumat daripada qarin. Jin tadi, setan lah tadi, dia menyerupai orang. Ni mak sabar nak. Mak dah meninggal. Oh betul mak dah meninggal. Dulu mak ada ajar tak? Mak ajar apa ingat tak? Mak ajar dulu Tuhan yang satu, Allah Maha Esa, Nabi Muhammad perusuruh. Sebenarnya nak tak ada pun nak. Mati-mati seronok kita orang main kejar-kejar kat sini. Ada elok je, seronok kat sini. Jom lah mak. Jual lah mak. Tak ada. Tuhan-Tuhan semua tak ada rupanya. Oh ya ke? Ya tak ada. Kalau kita pegang waktu tu, malaikat tarik, mati. Su'ul khatimah. Takutnya. Mati. Nampak Islam, tanam perkuruban Islam, mandi, kapan, solat, tanam, orang buat tahlil lagi. Tapi tempat neraka. Orang tak tahu tu. Dia je tahu. Sebab dah lah mabuk. Haus sangat, lapar, haus, mabuk, perlukan tak tahulah macam-macam dia perlukan. Tiba-tiba datang orang yang dia sayang, mengikut kata qarin tadi, orang yang paling dia sayang, dan orang yang paling sayang tu adalah ajar dia. Dulu dia ada ajar tak mak dia? Dulu mak dia ajar dia dulu bab agama apa. Oh, okey tak apa. Okey. Mak ajar dulu kan, ingat tak? Tak tahulah macam ni disampaikan maklumat tu, bluetooth ke apa dengan jin satu lagi tu. Dapatlah. Menyerupai. Jadi khayalan. Lagi sekali, engkau berpegang macam ni, nak dengar nak? Tuhan tu tak ada. Ya, Tuhan tak ada. Kau tarik Allah. Tu masa tengah. Sebab tu lapar, dahaga, mabuk, sakarat, mabuk. Datang pula setan. Takut. Saya tak tahulah macam mana dia nak panggil rezeki ke bala lah. Kalau bab kematian ni selalu ada kat situ. Bila orang nak meninggal, kita jumpa macam-macam. Mungkin rezeki kot, takkan kata bala kot. Tapi sekali dia datang lain macam. Seterusnya, macam mana nak elak lapar dan dahaga? Solat jemaah. Dan dikeraskan atas soal kubur. Dia tanya satu-satu, marabuka, jawab, pukul, palu, tak. Dikeraskan soal kubur. Sebab ada orang yang kena soal kubur tu lebih kurang macam jumpa kawan-kawan.
Jadi sekarang ni kau dah bertukar alam lah sekarang. Alam ni nama barzakh. Ya ke? Siapa Tuhan? Allah. Nabi Muhammad. Okey, tidur. Belah. Macam tu lebih kurang lah. Gitu je, senang. Muka pula Allah cantik yang datang. Cantik tu maksudnya lawa yang datang, malaikat tu. Bawah manis. Cakap macam kawan-kawan. Ya ke? Masa atas dunia tu ikut petunjuk Quran lah. Quran. Okey, dok. Okey. Macam tu je jawab macam tu. Tanyalah semua soalan kubur dengan cara macam tu, muka pula manis. Jawab-jawab, okey taklah, kau tidur. Malah nak kacau, tidur. Yang kata mata merah apa semua tu, itu yang melawan tu. Itu dikeraskan atas soal kubur. Yang datang tu pula mata biru, muka bengih, itulah. Mungkar nakir. Ni dikeraskan. Jadi macam ni tak nak bagi yang datang tu muka baik, cakap pun macam kawan-kawan. Solat Jumaat. Dan adalah kuburnya sempit lagi kelam. Kubur sempit dan gelap. Macam ni nak bagi terang? Solat Jumaat. Dan nak bagi luas? Solat Jumaat. Dan dikeraskan atasnya pada hisab pada hari kiamat. Hisab pun nanti, hisab ni apa? Mahkamah tu lah. Dikeras macam mana? Detail. Kamu telah belanja sebanyak 97,675 ringgit 67 sen. Telah belanja selama hidup. Contohnya betul 67 juta. Ada tak banyak juta tu kita guna selama ni? Kat saya buat je lah. Okey, maka 75 sen ni buat bagaimana? Detailnya. 75 sen ni buat apa? 75 sen ni main judi. Detail lah ni. Dikeraskan atasnya pada hisab. Sedangkan ada orang macam mana? Banyak mana ada? Banyak. Okey, dosa sikit. Okey, timbang dekat. Okey dah, settle, next. Kejap ni kau kira. Kejap. Yang lagi nak langsung tak kira. Yang tadi tu tanpa hisap. Ini ada juga hisap tapi mudah je. Bawa datang pahala, tak timbang, tak. Ada yang katanya bukan timbang macam dacing tu kan. Dia macam buku aja. Letak aja atas tu. Dia macam digital. Dia macam tu. Ada kata gitu. Ada kata timbang tu tak kisah, tak penting tu. Yang penting isi tu. Cara tu tak penting. Timbang ni satu-satu mana berat lah. Ada kata gitu. Mizan tu. Ada kata tak. Letak je atas benda. Atas buku tadi, dia terus kira. Macam Bluetooth sekarang. Macam yang terus ambil. Dah tahu dah. Mana berat, mana ringan. Canggih lah macam tu. Jadi, kira pula mudah. Okey, berat. Pahala berat. Okey, dosa ada sikit ni. Okey, dengan orang ada. Dengan orang tak ada hal dengan orang. Tak payah panggil orang. Okey, next. Masuk ni je, jalan ni, sila ni. Cik, jalan sini. Mana ni? Belah kanan. Ashabul yamin. Golongan kanan. Pergi. Ni, jalan straight, masuk syurga. Senang lah. Datang yang ni. Pada 13 hari bulan 7 2022 anda berada di mana? Macam tu. Apa yang anda buat? Sebanyak berapa ringgit ni digunakan untuk apa? Satu. Allah, ini baru umur 30 baru ni. Dia mati umur 80, 50 tahun, 40 tahun lagi nak settle. Allah banyaknya. Disusahkan. Dikeraskan atasnya pada hisab pada hari kiamat. Nasib baik, last kali masuk syurga juga. Lega lah juga. Nasib tak baik, dah lah lama pijaran masuk neraka. Dan jadi macam mana tak nak bagi mudah-mudah kira? Dengan cara solat Jumaat. Dan dimurka Tuhan atasnya dan diseksa dia dengan masuk neraka. Ini orang tak semayang, jemaah tak semayang langsung. Ini orang tak semayang langsung ni. Allah murka dan Allah seksa masuk neraka. Dan berkata Qatadah, lazimkan olehmu dengan sembahyang. Ini sembahyang saja pula, bukan sembahyang jemaah. Lazimkan olehmu dengan sembahyang. Bila sebut fardu wajib, tak payah nak kata lazim tak lazim, memang wajib dah. Ini maksudnya sembahyang sunat lah. Banyakkan sembahyang sunat. Lazim tu macam banyakkan olehmu dengan sembahyang sunat. Maka bahawasanya sembahyang itu tabiat orang yang mukmin. Perangai orang mukmin sembahyang banyak. Dia sebab perangai orang mukmin ni, orang beriman banyak perangai. Antara je. Perangai orang mukmin banyak bersedekah, perangai orang mukmin banyak puasa, banyak. Antara salah satunya adalah
banyak sembahyang. Kalau banyak sembahyang tu perangai orang mukmin. Nah, bila ada perangai orang mukmin, maknanya mukmin. Bila mukmin beriman. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini umat yang dirahmatkan dia. Umat ini umat yang dirahmatkan dia. Umat kita ni adalah umat yang Allah banyak bagi rahmat. Okey. Dan tiada diangkat Allah daripada mereka itu akan bala. Dan tiada diangkat. Mana tak ada angkat, Allah bagi lah, tak angkat. Bagi lah, diturunkan. Tiada diangkat Allah daripada mereka itu akan bala. Allah akan turunkan bala. Tapi sebelum tu kata, umat ini umat yang dirahmat. Allah rahmat umat ni. Satu cerita. Dan Allah turunkan bala. Okey, Allah mesti turunkan bala, melainkan ini yang tak kena bala. Ikhlas dan dengan doa mereka itu, melainkan ikhlas dan dengan doa mereka itu. Melainkan orang yang ikhlas dan orang yang berdoa, maka bala boleh terelak bala tu. Dan sembahyang mereka itu, tu orang sembahyang dapat mengelakkan bala. Dan segala orang yang daif mereka itu, ni orang susah-susah, orang daif tak kisahlah. Daif kan maksud sakit. Kadang-kadang Allah patut dah turun bala, tapi bala tak turun. Nampak macam ni janji-janji Allah, amaran-amaran Nabi dia banyak cerita. Ada kata jika berlakunya banyak ini maka kau tunggulah bala je kan. Jika kan banyak, jika ramai tak semayang kau tunggu bala, jika ini akan turun bala. Tapi bila kita tengok kadang-kadang perkara-perkara yang dijanjikan, yang amaran-amaran Nabi itu dah berlaku tapi bala tak turun. Antaranya kerana ada orang ikhlas dalam tu. Dalam ramai-ramai itu, dalam kampung tu ada orang ikhlas, maka bala tu tersekat. Allah tak turunkan kerana mereka. Lepas tu kerana doa, ada orang doa, ya Allah angkatlah bala, maka Allah tak turun bala. Nak kira masyarakat tu layak dah diturunkan bala. Kerana bala bila turun dia kena semua orang. Orang semayang pun kena, orang tak semayang pun kena. Bila bala turun dia merata, semua kena. Sebab apa kena semua? Sedangkan yang tak buat dosa, yang tak buat salah tu sepatutnya dia terelaklah daripada bala. Sebab dia mana nahi mungkar dia, amal ma'ruf nahi mungkar mana yang tak buat dosa ni. Jadi maka dia tak diturunkan bala juga. Hakikatnya bukan masalah dia, salah orang lain. Tapi dengan ada doa, maka Allah tahan bala tu. Dan sembahyang, orang kalau kat kawasan tu banyak orang sembahyang, maka Allah tahan. Mungkin juga kawasan kita, kalau nak kira Allah dah layak turunkan bala, tapi sebab kita duduk sembahyang kat sini, boleh jadi sembahyang. Dan boleh jadi juga, yang ni paling banyak sekali lah, segala orang yang daif mereka itu, yang lemah, sakit, lumpuh apa semua, Allah turunkan bala kena kat dia, maka Allah tahan bala tu kerana dia. Itu kalau sakit lah, daif ataupun miskin sangat, apa yang kita panggil daif, termasuk juga kanak-kanak daif tu, maka Allah tahan bala tu yang layak dah kampung ataupun taman kita kena dah bala tu, kerana mengingkari amaran-amaran Nabi, buat gini itu masuk daif mereka itu. Maka memadai akan kamu, cukuplah tu hai saudaraku, dia kata cukup, takkan tak cukup lagi. Cerita macam-macam takkan, hadis cerita macam-macam takkan tak cukup lagi. Dengan beberapa hadis yang tersebut ini, cukuplah tu dah. Takkan nak kena bagi macam-macam ayat Quran hadis lagi, itu pun dah cukup dah. Dan jika tiada daripada orang yang meninggalkan sembahyang itu, melainkan berpaling daripada Tuhannya yang menjadikan dia. Cukup-cukuplah tu, dia kata kat sini, dah faham dah bahawasanya orang yang meninggalkan sembahyang, Allah berpaling daripadanya. Dengan maksud Allah tak bagi rahmat lah. Dengan maksud juga Allah turunkan bala. Dan disamakan kejadiannya serta sejahtera segala anggotanya.
Kejadian yang Allah buat maksudnya macam kejadian-kejadian macam kita rezeki boleh cari lagi, hidup aman lagi, boleh makan kenyang lagi, sedangkan tak semayang. Ataupun ramai yang tak semayang kawasan tu, tapi masih lagi sejahtera lagi, disamakan kejadiannya, serta sejahtera segala anggota tak sejahtera semua boleh pakai, dan dijadikan dia mu'tadil kejadian. Dan Allah jadikan kita mu'tadil. Apa mu'tadil? Pertengahan. Mu'tadil yakni berdiri. Mu'tadil ni yang terbaik. Allah jadikan kita ni yang terbaik, tapi dia terjemahkan kat sini yakni berdiri. Berdiri. Kejadian makhluk yang berdiri paling hebat. Kita tak akan sedar sebab kita dah memang berdiri. Kejadian yang tak berdiri teringin nak berdiri. Kejadian Allah, makhluk Allah yang tak berdiri, yang kejadiannya jenis tak berdiri, sangat-sangat nak berdiri. Kerana dalam banyak-banyak kejadian, berdiri, kejadian dalam keadaan berdiri adalah yang terbaik. Binatang secara umumnya bukan berdiri, merangkak. Perasan? Memang ada binatang yang berdiri, tapi berdiri kejap-kejap je, lepas tu dah balik beruang kan. Dia kadang berdiri juga, tapi berdiri kejap. Tapi kejadian yang Allah buat jenis merangkak. Tu tengok, malah yang nak sama macam manusia, paling nak sama urutan, paling dekat dah tu, pun kejadiannya merangkak, tapi dia boleh juga berdiri kadang-kadang. Kejadian kita berdiri, merangkak boleh juga, tapi kejadian kita tu jenis berdiri. Tu dia kata kat sini mu'tadil, yang terbaik, paling hebat sekali adalah berdiri ya. Kejadian jenis berdiri. Carilah apa-apa makhluk yang jenis Allah cipta dia jenis berdiri. Kita yang lain semua jenis merangkak. Kalau kita nak kata burung, tak boleh juga, memanglah dia berdiri, tapi ada sikit masalah berdiri ke apa gitu. Berdiri gitu kan, lari kan. Kita tak buat macam mana pun tak jatuh, tak tumbang pula tu. Hebat-hebat motor harga puluh ribu, dua tayar, macam dua kaki kan. Tak jalan tumbang, kena jalan baru tak tumbang kan. Naik jangan bergerak, jangan start, lepas tu lepas kaki, tak kaki atas, jatuh pak. Yang budak-budaknya basikal, yang ada 4 tu je yang boleh tak jatuh. Tu budak-budaknya basikal, dan itu kena ada 4. Kita ada 2 kaki, tak tumbang-tumbang pun, tak tumbang pun. Hebat kejadian kita ni, sangat hebat kejadian kita. Tapi kita tak perasan, kita ni hebat. Binatang dicipta jenis merangkak. Ada yang terus merangkak, tak boleh berdiri langsung, macam buaya, biawak, jenis gitu. Ada yang hampir-hampir merangkak, tapi boleh berdiri sekejap-sekejap, tapi sifatnya sifat merangkak. Kita berdiri kenapa? Pertama, kepala mulia, sebab dalam kepala ada otak, ini berfikir akalnya mulia. Yang kedua, kalau merangkak, kepala sama paras dengan tempat keluar najis. Tempat keluar tai tu kat situlah sama dengan kepala. Akal dia sama dengan tempat lubang keluar tai tu, jenis tu. Maka kalaulah dia makan ikut dan dia tengok kawan dia, katalah kucing apa kan, dia buat kan, aku akan dia tambah tak bagi makan, padahal dia tak makan ni, ambil orang lain punya makan sesuai, sebab otak dia sama paras dengan tempat keluar najis. Tu je martabatnya, tak berdosa pun. Berdosa kau kucing, nanti kau masuk neraka. Tak ada. Dan dia kadang-kadang makan, tengok ayam lah, apa itik lah, cucu-cucu, kadang najis, telan dengan najis. Dosa ke? Tak dosa. Dosa. Sebab kejadian otak dengan tempat keluar najis sama. Tu je martabat dia. Tapi Allah cipta kita tidak, kepala duduk atas. Sebab tu jangan, kan, gurau boleh gurau, kepala jangan main, kan? Sebab apa? Tu duduk atas, tu lah mu'tadil, itulah kemuliaan. Maka kita dapat faham, tempat keluar najis buat jauh, berapa jengkal nak pergi ke tempat keluar najis, duduk bawah pula tu, tak dekat dengan kepala, tak separas dengan kepala. Maka kita dapat faham, apa-apa nak buat, fikir dulu.
Jangan macam binatang yang sama dengan lubang tahi kepala dia, akal dia. Nak makan halal ke haram, nak buat apa ada kena mengena dengan orang ke, berdosa tak berdosa, ada benda yang kena timbang. Sebab mu'tadil tadi, sebab kita jenis berdiri. Berdiri ni adalah satu jenis hebat. Saya tanya orang Buddha, Tok Sami dalam kereta api, lama dah. Masa tu kereta api tu nak pergi zoo Kuala Kerai je. Zoo Kuala Kerai saya duduk kata daripada Tumpat ada kan ke Kuala Kerai, naik kereta api nak pergi zoo zaman berapa puluhan lah. Jumpa Tok Sami, dia nak pergi, ada Tuhan besar dia kat situ kan, area tu lah. Dia berhenti tengah-tengah. Dia tanya dia, Tuhan besar, Tuhan berdiri, Tuhan baring, Tuhan bersila kan, macam-macam kan, macam-macam posisi Tuhan. Mana yang paling, maksudnya yang paling power lah, berhala yang paling power? Dia kata yang berdiri. Asal tak duduk kan macam tengah tu kan? Mengatik tau, macam tengah ngatik. Dia tak, yang berdiri yang paling power, Tuhan yang paling power. Kalau nak hajat besar-besar, cari yang berdiri. Yang baring, yang paling malas punya Tuhan. Macam tu lah lebih kurang. Power juga dia kata, cuma yang paling power. Nampak? Berhala pun dia tahu, berdiri tu nampak gah, hebat. Tu je. Bukan nak kata Tuhan dia betul pun, cuma berdiri tu satu yang hebat. Berdiri satu yang hebat. Kita tak sedar sebab kita berdiri. Sebab tu dia kata, dan dijadikan dia mu'tadil. Allah jadikan kita hebat ni, kejadian yakni berdiri. Kalau tidak, apa pasal pula nak jadikan hujah berdiri tu hebat? Tadilah. Tiada dijadikan dia seperti binatang yang tak berdiri. Binatang tak berdiri, kita tak jadi seperti binatang, mujur lah. Dan dipeliharakan dia. Kalau binatang ni tak bebas, ada orang pelihara apa, kena kurung apa semua. Kita bebas. Dan diberi makan dan minum. Ni kita lah pula, Allah bagi kita makan minum, sedangkan macam-macam kita dah buat ni. Ni cerita pasal solat jemaah ni, solat ni. Dan dimasukkan dia dalam agama Islam. Ni Islam baka dan keturunan, free of charge. Tak perlu susah-susah, tak perlu gaduh dengan siapa, tak perlu nak apa, tahu-tahu selek-selek Islam. Tak bersyukur lagi, tak nak sembahyang lagi. Tu nak cerita dia. Niscaya memadai akan dia. Niscaya memang patutlah kena apa yang kat atas kali ni, kena hukum lah, berpaling daripada Tuhannya. Memang patut pun Allah berpaling, atau bahasa lain memang patut pun Allah turun bala, atau bahasa lain memang patut pun Allah tahan rahmatnya. Dah Allah bagi macam-macam tadi tu, tiba-tiba tak sembahyang juga. Maka betapakah layak dengan ini hamba yang dhaif, lagi zamimun, lagi tercela. Layak ke hamba? Dah lah hamba, lepas tu tercela lagi. Okay? Banyak kekurangan, bahawa berbuat maksiat akan Tuhannya, tak dengar, tak semayang lah dalam masalah ni. Yang karim, yang mulia, dan mengikut ia akan tipu daya syaitan, lepas tu pergi ikut syaitan pula tu. Layak ke dah Allah bagi macam-macam tu? Syaitan rajim, syaitan yang direjam, yang menyeru ia kepada jalan kebinasaan. Dah memang tahu syaitan ni dia takkan bawa jadi baik, dia akan bawa jadi jahat. Maka celakalah bagi mereka yang mengikut akan dia syaitan, dan memperkenankan seruannya, dan ikut apa yang syaitan tu suruh. Khatir syaitan yang dibisikkan dekat hati, kita follow, kita ikut. Memang celakalah orang macam ni, binasalah orang macam ni. Dan menyalahi ia akan suruhan Tuhannya. Dah lah tu, Tuhan yang bagi macam-macam dia tak ikut pula. Dan penghulunya Nabi kita ancam macam-macam, Nabi kita suruh macam-macam, tak ikut setan. Maka apakah sejahat-jahat dan sekeji-keji pekerjaan dan usahanya? Kalau macam itulah, tak ke apa yang dia buat sebab tak semayang tadi, dia buat semua tu jahat dan keji? Dan apakah sebesar-besar balanya? Memang teruk sungguh lah, patutlah datang sebesar-besar bala pun. Maka apakah sekeji-keji batinnya dan sirnya? Dan apakah keji dalaman dia, dalam tu, syukur dia, terima kasih tu, dalam batan sirnya dan rahsia-rahsia yang ada tu semua. Memang keji sungguh orang macam ni. Sebab macam-macam dah Allah bagi. Maka bersegera olehmu, hai segala saudaraku. Kat sini tak, nilas nak biar. Dan bersegera olehmu, hai segala saudaraku, dikurniakan rahmat akan kamu, Allah bagi rahmat,
oleh Allah tatkala mendengar kamu orang yang kepada taat Ar-Rahman. Allah akan turunkan rahmat apabila Allah mendengar kamu. Maksudnya kita semayang kan, Allah tahulah. Dan takut olehmu bahawa bermain-main akan kamu oleh syaitan. Sedarlah kita ni dah kena main-main dengan syaitan, dan diburu akan kamu dengan segan. Apa? Segan. Dan diburu akan kamu dengan segan. Segan. Segan apa segan? Bahasa utara. Malas. Jangan kata segan. Apa? Malu ke? Bukan. Segan ni banyak makna. Antara makna segan adalah malas. Asal tak kerja ni? Segan Segan. Ada apa? Ada perempuan ke? Kat sana, kat ofis, kat pejabat? Tak, segan. Yelah, segan kat siapa? Malah, cakaplah malah. Segan tu. Okay? Dan diburu oleh kamu dengan segan. Maksudnya kita diburu dengan malas nak semayang. Dan berlambatan, lambat semayang. Maka bahawasanya ia kehinaan dan kerugian. Orang macam ni rugi, hina dan rugi. Kat situ stesen. Dan ketahui olehmu, hai saudaraku, berhenti kat situ, diberi taufik oleh kamu oleh Allah dan hidayah akan kamu, bahawa lazim atas kamu menyuruh segala isteri-isteri kamu. Ini untuk isteri anak isteri pula. Untuk anak isteri pula. Wallahu a'lam. Tersudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika.